Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dalam kelas Kafa bagi minggu yang seterusnya. Pada hari ini, Mukadimah akan terangkan masih di tajuk yang pertama, iaitu perkara-perkara sam'iyat. Jadi hari ini Mukadimah akan sambung beberapa perkara sam'iyat. Sebelum ni kita dah terangkan tentang pahala, tentang dosa, tentang alam barzah dan tentang syurga. Hari ini Mukadimah akan terangkan tentang neraka. Baiklah, sebelum Mukadimah meneruskan pengajaran hari ini, Mukadimah minta anak-anak bersedia dengan buku kafa. Buku kafa tahun 6 ya, yang berwarna kuning tu. Baiklah, Mukadimah teruskan. Sebelum kita masuk pada tajuk neraka, kita imbas balik tentang syurga dan neraka. Okey, syurga dan neraka ini adalah tempat pembalasan di akhirat. Disediakan oleh Allah untuk hamba-Nya mengikut amalan masing-masing. Ini adalah pendahuluan kita nak terangkan tentang syurga dan neraka. Syurga dan neraka ni adalah dua tempat pembalasan yang akan terjadi di akhirat nanti. Siapa yang sediakannya? Dia disediakan oleh Allah. Untuk siapa? Untuk hamba-Nya mengikut amalan masing-masing. Kalau hamba-Nya melakukan banyak kebaikan, pasti dia akan diberi ganjaran syurga. Kalau hamba-Nya banyak melakukan keburukan, kejahatan semasa di dunia, pasti Allah akan memberikan dia azab neraka. Okey, seterusnya Mukadimah nak terangkan tentang neraka. Neraka adalah satu tempat pembalasan azab. Satu tempat pembalasan azab. Disediakan oleh Allah. Disediakan oleh Allah kepada siapa ya anak-anak? Pertama, disediakan kepada orang kafir. Yang kedua, disediakan kepada orang yang ingkar perintah Allah. Ini adalah neraka. Neraka ini Allah dah terangkan dua golongan yang akan masuk ke dalam neraka, iaitu yang pertama orang kafir, yang kedua orang yang ingkar perintah Allah. Ini kerana mereka melakukan kemungkaran. Kenapa mereka diletakkan ke neraka? Kerana sepanjang mereka berada di dunia, mereka ada melakukan kemungkaran. Apa itu kemungkaran? Perkara yang Allah larang kita buat. Tetapi orang-orang yang masuk dalam neraka ini melakukan apa yang Allah dah larang. Yang kedua, antara menyebabkan mereka masuk neraka adalah kerana mereka melakukan maksiat. Dan yang ketiga, mereka melakukan kerosakan sepanjang berada di dunia. Macam-macam kerosakan yang mereka lakukan. Okey, seterusnya, ni semasa hidup di dunia. Jadi balasan yang mereka terima itu mereka akan terima di akhirat. Keadaan di dalam neraka. Bagaimanakah keadaan di dalam neraka? Mereka diseksa dengan siksaan yang amat dahsyat. Bukan siksaan biasa-biasa, tetapi siksaan yang amat dahsyat. Terdapat pelbagai azab yang disediakan oleh Allah kepada orang kafir dan orang yang melakukan kejahatan. Allah dah janji kan, semasa kita dekat dunia, Allah dah janji dalam Al-Quran bahawa sesiapa yang melakukan kebaikan, Allah akan berikan dia ganjaran syurga. Sesiapa yang melakukan kejahatan, dia akan mendapat azab di dalam neraka. Kenapa azab? Sebab di dalam neraka itu berbagai siksaan yang sangat dahsyat yang akan diterima oleh penghuni neraka. Ini azab neraka. Bukanlah nak kata ni neraka. Ni dia antara gambaran lah macam mana neraka kan. Dia punya kedahsyatan api neraka tu kita tak boleh nak bayangkan. Ada yang Mak Limah pernah dengar,
daripada Ustaz Mukadimah beritahu, api neraka ni kita kena asap pun boleh pengsan. Belum kena api lagi. Sampai macam tu dahsyatnya. Okey, azab neraka ni antaranya dibakar dengan api yang sangat panas. Api tu bukan ada dekat dunia. Kalau dekat dunia tu agaknya sekelumit saja daripada api neraka. Itu pun kita dah rasa panas. Tapi api neraka ini lebih panas lagi. Dibakar dengan api yang sangat panas sehingga terbakar kulit dan daging. Dia terbakar kulit, kemudian dia membakar daging. Macam kalau kita nak makan ayam bakar, kita nak makan daging bakar, mula-mula kita letak ayam bakar tu, dia segar kan, ayam yang segar, lembut lagi. Bila kita bakar macam mana dia terkena pada kulit ayam, lepas tu kena pula dekat isi ayam. Sebab ayam kita pandang sedap untuk dimakan. Tapi dekat dalam api neraka ni bukanlah peluang untuk kita nak merasa sedapnya daging kawan kita, tidak ya. Sehingga terbakar kulit dan daging. Ini dahsyatnya dia. Kemudian diganti dengan kulit yang baru. Bila kulit dah terbakar, daging pun dah kena bakar teruk dah, diganti dengan kulit yang baru. Ada orang cakap kalau kita masuk neraka, bila kita dah kena bakar, dah hangus semua ni, habislah azabnya. Oh tidak. Bila dalam api neraka, bila kulit kita terbakar, daging sampai ke kulit sampai ke daging, kemudian Allah ganti balik kulit yang baru, kemudian kena bakar lagi. Maknanya dia akan merasa benda tu sehinggalah dosa dia tu, sehinggalah hukuman dia tu habis. Kalau orang Islam lah. Kemudian mereka akan dibakar lagi. Jadi jangan cakap lah kalau kita dah terbakar kat neraka tu, okey dah mati. Tak ada istilah mati dekat situ. Dia akan berulang sebab siksaan itu akan dirasa tanpa henti. Okey. Azab neraka yang kita boleh cerita kat sini gambaran dia. Ada juga yang memotong daging mereka sendiri dan memakannya. Dia potong daging dia, mungkin dia lapar, potong daging dia makan dagingnya. Ini antara gambaran dalam api neraka lah. Lagi apa lagi yang ada? Ada yang minum air yang sedang mendidih. Air yang panas tu. Bila dalam neraka, dia akan ada dua perasaan yang timbul. Ada dua rasa pada saat duduk neraka, iaitu lapar dan dahaga. Bila lapar, kita akan diberi makan buah dalam neraka. Okey, dalam buku kafan ni dia tak ceritalah ada buah yang yang disediakan untuk penghuni neraka. Buah itu digambarkan dia berduri, dan bila masuk dalam perut penghuni neraka tadi, dia akan menyebabkan hancur perut dia, sebab duri-duri itu menghancurkan perut dia. Kemudian minuman dia daripada air yang sedang mendidih. Bayangkan air yang masak, tengah masak berasap-asap keluar tu, kita curah je masuk dalam badan kita. Memang kita akan rasa, ya Allah, dahsyatnya azab ini kan. Kita minum air kopi panas pun, panas sikit pun tiup bagi sejuk. Yang ini air yang baru mendidih, yang memang panas tu kita tak boleh nak bayangkan. Okey, seterusnya, neraka ni dia merupakan penjara untuk menghukum pesalah-pesalah yang telah melanggar undang-undang Allah. Okey anak-anak, semasa di dunia, orang yang melakukan kesalahan, dia telah mengalami hukuman di dunia. Tetapi hukuman di dunia tidak sama dengan hukuman di akhirat. Contoh, dia mencuri semasa di dunia. Kemudian dia ditangkap polis. Kemudian dia dimasukkan ke dalam penjara. Bila masuk dalam penjara, dia kena hidup sebagai seorang banduan. Sebagai seorang banduan, makan je apa yang ada, tapi dia masih lagi boleh rasa selesa. Dia tidak dikenakan azab. Kecuali kalau yang kena hukuman sebat tu dia lain lah. Kemudian, bila dia meninggal dunia, dia akan melalui pula hukuman dekat akhirat.
iaitu hukuman penjara yang dinamakan neraka. Untuk siapa? Untuk orang yang melanggar undang-undang Allah tadi. Dekat dunia dia dah kena tangkap polis, dekat akhirat dia kena pula undang-undang Allah. Tapi beza antara undang-undang dunia dengan akhirat sangatlah jauh. Nak bayangkan, undang-undang dekat dunia masuk penjara. Dalam penjara boleh makan free, boleh tidur free. Tetapi dalam neraka tak sempat nak tidur, tak sempat kita nak makan free. Semuanya azab yang akan dirasa. Berapakah peringkat neraka? Kalau minggu lepas kita terangkan tentang berapa peringkat syurga. Neraka pun ada peringkat. Neraka mempunyai beberapa peringkat atau lapis. Peringkat ni maknanya lapis-lapis dia. Ada neraka yang paling atas, neraka yang paling bawah. Kalau neraka yang paling atas adalah neraka yang paling dahsyat kepanasan dia. Okey, peringkat neraka tadi, kita ada pertama neraka jahanam lah. Neraka yang paling atas sekali, neraka jahanam. Sangat menakutkan apabila manusia dimasukkan ke neraka jahanam. Neraka Lazar. Ini namanya neraka Lazar. Okey. Yang ketiga, Narun Hutamah. Ini neraka Hutamah. Yang seterusnya Narusa'ir, neraka Sa'ir, Narusaqar, neraka Saqar, Narujahim, neraka Jahim, dan yang ketujuh Narun Hamiyah, neraka Hamiyah. Ini semua adalah nama-nama neraka, dan neraka yang paling dahsyat sekali adalah neraka Jahannam. Kita sangat takut apabila berada di dalam neraka ini. Na'udzubillahi min zalik. Kita minta dijauhkan ya. Okey. Bagi orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah, orang yang menyekutukan Allah, di manakah mereka? Mereka inilah yang akan duduk di dalam neraka Jahannam. Siapa yang berada di neraka jahanam tadi? Orang yang musyrik. Siapa orang yang musyrik? Orang yang menduakan Allah. Allah itu esa kan? Tapi dia boleh kata ada Tuhan yang lain. Maksudnya selain pada Allah kita ada Tuhan lain. Itu yang kita kata orang itu adalah musyrik. Contoh lain yang boleh bagi. Contohnya dia nak dapat kejayaan, tapi dia pergi minta dengan Tok Bomoh. Maknanya dia dah musyrik kat situ, dia dah melakukan syirik. Kenapa dia melakukan syirik? Kita nak berjaya macam mana pun, tempat yang kita patut minta adalah Allah. Tapi dia pergi minta dengan Tok Bomoh. Sedangkan Tok Bomoh itulah Allah yang cipta dia. Jadi dekat situ dia telah melakukan kita panggil syirik. Bila syirik, dia ni tergolong dalam golongan yang musyrik, yang telah tidak yang menganggap ada Tuhan lain selain pada Allah. Nampak tu, menyekutukan Allah. Okey. Jadi sama juga dengan orang kafir. Orang kafir memang dah dia tak menyembah Allah kan. Jadi dia berada sama-sama narun Jahannam, neraka Jahannam. Okey. Neraka yang paling dahsyat azabnya. Seterusnya, bagi orang yang meninggalkan solat dengan sengaja. Okey, anak-anak kena ingat ya. Bagi orang yang meninggalkan solat dengan sengaja, neraka yang akan dia diami adalah neraka Saqar. Selain orang yang meninggalkan solat dengan sengaja, orang yang tidak membayar zakat. Ini adalah golongan yang Allah kata tempat dia adalah di dalam neraka Saqar. Macam mana gambaran neraka Saqar? Yang tu nanti kita akan terangkan lebih detail pada masa akan datang. Nanti dia ada topik khusus dia. Okey, berapa lamakah mereka di neraka? Ni soalan dia. Lama ke maklimah dekat neraka selama-lamanya ke? Bagi orang kafir dan orang musyrik, selama-lamanya. Bagi orang kafir dan orang musyrik, selama-lamanya dia akan duduk dalam neraka. Bagi orang Islam yang ingkar perintah Allah, ni banyak sangat buat dosa, dia akan tetap masuk dalam neraka walaupun dia Islam. Okey.
sehingga habis tempoh hukuman dia. Kalau dia kena duduk dalam neraka 500 tahun, dah habis baru dia akan diangkat oleh Allah untuk masuk ke dalam syurga dengan mempunyai tanda bahawa dia pernah menjadi penghuni neraka. Okey, kesimpulannya, yang pertama kita wajib percaya tentang syurga dan neraka. Yang kedua, kedua-duanya adalah tempat tinggal abadi. Neraka tempat tinggal abadi, syurga pun tempat tinggal yang abadi. Orang yang melakukan kebaikan akan dibalas syurga, orang yang melakukan kejahatan akan dibalas neraka. Dan sesungguhnya hukuman Allah adalah seadil-adilnya. Okey. Maklimah rasa setakat ini sahaja tugasan yang maklimah pelajaran yang maklimah terangkan hari ini tentang neraka. Baiklah anak-anak, sebelum kita tamatkan kelas, maklimah akan beri satu set soalan. Soalannya kalau macam ni maklimah tulis kan, sila jawab soalan dalam link tersebut. Link ni maklimah akan bagi dalam Google Classroom. Lepas je tengok rakaman maklimah, boleh tekan link tersebut dan anak-anak boleh jawab terus dekat dalam tu. Tulis nama, jawab dan jawab tak payah jawab dalam Jawi, jawab je taik dalam bahasa Melayu. Semua jawapan berada dalam slide-slide yang maklimah terangkan tadi. Dan jawapan anda tidak perlu save kerana dia akan save secara automatik. Kalau tak silap maklimah lah. Tapi kalau dia ada kata save, kamu tekan je. Sebab ini adalah satu tugasan baru menggunakan Google Classroom. Maklimah nak cuba insya-Allah. Kalau anak-anak boleh buat, lepas ni kita boleh banyak buat latihan dalam Google Classroom. Okey, anak-anak semua, sekian terima kasih. Semoga anak-anak sentiasa berusaha untuk menjadi pelajar cemerlang dunia dan akhirat. Jadi maklimah akhiri kelas maklimah hari ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.